Dan juga untuk tambah kepada information perbualan di antara Telos dan juga Nick Fury tadi mengatakan 1 million, lebih half a million ke something like that of Skrulls sudah pun memasuki bumi sekarang ni. Daripada jangka masa mana dia masuk kita tak tahu, tapi akan ada kemungkinan yang besar superhero yang kita kenal selama ni adalah Skrulls all the time. Okay, siapakah dia? Nanti aku akan bagi tahu dekat korang semua. Like you lost another one. Hello assalamualaikum semua, welcome back to Film Vision YouTube channel di mana kita akan membahaskan tentang Marvel News, Marvel Theory, Marvel Rumors and everything about Marvel. Tapi dalam sesi kali ini adalah correct plot untuk Secret Invasion episod yang kedua. Okay, aku tahu lambat sikit aku keluarkan correct plot untuk Secret Invasion ni sebab aku ada banyak urusan yang perlu aku lakukan, termasuklah bermain game Spider-Man. Taklah, tunggu doa je lah. Jangan lupa untuk subscribe sebab kita dah menghampiri 5k subscribers. Bila dah sampai 5k, aku akan buat giveaway Funko Pop kepada korang semua, okay? Dan aku nak bagi peringatan kepada korang semua, siapa yang tak menonton lagi Secret Invasion, pergi tonton dahulu and datang balik ke sini, okay? Dan juga aku nak berterima kasih kepada Amber Heard sebab telah membuat breakdown dekat Twitter. Senang untuk aku tengok dekat situ any kind of information yang aku terlepas pandang untuk Secret Invasion episod yang kedua, okay? So yeah, tanpa membuang masa, jom kita teruskan. Permulaan untuk Secret Invasion episod yang kedua ini, kita dapat satu flashback pada tahun 1997 di mana Skrulls dan juga Nick Fury ada di situ untuk bernegosiasi tentang satu perjanjian. Tapi kalau korang semua nak tahu, sebenarnya Skrulls dah datang ke bumi pada tahun 1995 pada filem Captain Marvel itulah, di mana kita dapat tahu Telos dan juga Skrulls telah muncul buat pertama kalinya di dalam MCU dan dia telah menjanjikan untuk memberikan planet baharu kepada Skrulls, okay? Dan Skrulls terbang dengan aman lah ke luar sana selepas selesainya event Captain Marvel tu. Tetapi dalam 1997 kita dapat tengok lagi mendalam tentang perjanjian yang Nick Fury buat terhadap Telos dan juga Skrulls, okay? Di mana Nick Fury telah memberikan satu perjanjian kepada Telos dan juga Skrulls, dan Telos sendiri dia mengatakan kepada Skrulls yang lain yang dia sangat mempercayai Nick Fury dan mempercayai perjanjian yang Nick Fury akan bagi kepada kita. So apakah perjanjian tersebut adalah dia meminta untuk Skrulls membantu Nick Fury dan juga organisasi Nick Fury ada tu untuk kedamaian dunia lah, untuk menjadi double agent kepada Nick Fury. In order dan juga untuk berterima kasih kepada Skrulls, Nick Fury dan juga Carol Danvers akan mencari satu planet baru kepada Skrulls untuk didiami, okay? Sebab kita tahu planet Skrullos tu telah pun hancur sebenarnya, dan dalam Marvel Comic sebenarnya Skrullos itu, planet Skrullos itu dihancurkan oleh Galactus. Dia macam ni lah, macam Thor dalam filem Thor Ragnarok, di mana dalam Asgardian punya penceritaan ataupun dalam dia punya kitab, Asgard ini akan dihancurkan, akan menghadapi satu kiamat lah yang dikenali sebagai Ragnarok, dan di mana Surtur yang memusnahkan Asgard, dan benda tu memang dah terjadi di dalam MCU pun sama seperti Skrulls. Cumanya Skrulls kita tak dapat dikenalkan Galactus yang menghancurkan Skrullos itu. Instead of that, Chris yang terlibat dengan Skrulls ini. Dan FYI juga kepada korang semua, sebenarnya dalam Marvel Comics Skrulls merupakan satu races yang sangat-sangat jahat, tapi dalam Marvel Cinematic Universe ni kita dapat tahu Skrulls ada yang baik dan juga ada yang jahat. Pergi balik kepada perjanjian tersebut lah, di mana Nick Fury memberikan satu perjanjian kepada Telos dan juga Skrulls, dan ianya sebenarnya win-win situation lah, di mana okay, kau Skrulls, kau bantu aku untuk selamatkan dunia dan sebagainya, bekerja dengan aku, dan in order untuk berterima kasih kepada kau, aku bagi kau satu planet baru. Dia win-win situation lah, tapi keadaan menjadi keruh apabila Nick Fury tidak menepati janjinya. Senang cerita, ni memang janji manis lah sepanjang daripada 1995 sehinggalah 2025 tu.
Nick Fury tak ada pun bagi satu plan yang okay, Scrolls, ini adalah planet yang kau akan duduki, sila pergi ke planet tersebut. Tak ada langsung. So kita pergi kepada scene di mana berlakunya pengeboman dekat Moskow itu, di mana seorang American yang itu Scrolls telah pun ditangkap oleh MI6 punya agent, dan dia sebut banyak kali I'm American, bukannya dia saja-saja nak cakap macam oh aku Amerika, kenapa kau tangkap aku dan sebagainya. I'm American itu menunjukkan kepada semua orang dekat situ, dia nak bagi tahu yang pengeboman ini berlaku akibat daripada orang Amerika yang nak bom Russia ni. Bilanya berlaku sentimen sebegitu, Russia akan merasakan okey, Amerika nak main kasar dengan kita, jom kita istihad perang. Macam itulah. So itu adalah intention yang Skrulls cuba buat dengan menghantar tentera Skrulls ataupun ejen-ejen Skrulls pergi membuat pengeboman dekat Moskow itu. Okay, so MI6 dah tangkap Mamat Skrulls tu, pergilah ke base dia mana-mana. Tapi kita nak pergi menyentuh kepada Nick Fury juga ditangkap. Tapi Nick Fury bukan ditangkap oleh polis Russia ke tidak. Ianya sebenarnya polis itu sendiri adalah Talos. Okay, dan Talos dan juga Nick Fury pergilah untuk lari daripada situasi tersebut, situasi pengeboman itu, pergi kepada scene dalam kereta api itu, which ini scene yang aku paling suka dalam Secret Invasion inilah. Dan series ni, episod kedua ni, momen dia dalam train tu membuatkan kepada kita rasakan series Secret Invasion ni sangat-sangat serius dia punya tone. This is a moment di mana Marvel general audience akan disengage, akan rasa macam series Secret Invasion tak best sebabnya ianya menyentuh isu politikal, isu racism, isu tentang kemanusiaan dan sebagainya lah. Memang series ni sangat-sangat berat lah, walaupun baru kita dapat 2 episod saja. Okay, so dalam scene train itu, apa yang diperkatakan oleh Nick Fury dan juga Talos, dia membincangkan tentang Nick Fury. Dia ada bagi tahulah macam okay, my mother used to play a game with me. Game apa yang kau main tu kan? Gamenya adalah tell me something that I don't know. Okay, dan benda tu dia bukan purpose, dia bukannya saja-saja nak bagi tahu Talos tentang game dia masa kanak-kanak dahulu. Ada sebab kenapa Nick Fury nak bagi tahu game tersebut, di mana dia nak tahu serba sedikit tentang Talos dan juga Skrulls. Okay, so dia bagi tahulah kepada Talos, Talos, tell me something that I don't know about Skrullos and the destruction of Skrullos. Dia bercakap macam tu. Lepas tu Talos, dia memang tak nak play the game lah, senang cerita. Kalau kita tengok daripada cara dia menjawab pada mulanya, aku dah bagi tahu kau semua benda, Nick Fury, semua benda yang kau patut tahu. Sorry Talos, the game call is tell me something I don't know. Sini best gila. Okay, lepas tu Talos pun dia start bagus ni. Talos ni dia jujur lah. Lepas dia tanya 2 kali tu, dia bagi tahu apa yang Nick Fury patut tahu. Dan surprisingly, apa yang Nick Fury patut tahu tu sangat-sangat mengejutkan Nick Fury dan juga mengejutkan kepala otak kita. Okay, di mana Talos telah memberitahu macam mana Skrullos itu dihancurkan dan apa yang terjadi kepada sisa-sisa orang Skrulls yang masih hidup. Okay, sebab daripada pengetahuan Nick Fury, Skrulls yang ada dekat bumi hanyalah ratusan saja. Dan ada yang baik, ada yang jahat. Nick Fury dah tahu tentang benda tu. Okay? Tapi apa yang surprisingly, apabila Talos mengatakan selepas planetnya dihancurkan, Talos telah memanggil orang-orang Skrulls ini, bermilion-milion Skrulls yang ada di angkasa itu, untuk masuk ke dalam bumi, menyinggah ke dalam bumi dan memainkan watak peranan sebagai seorang manusia. Daripada mana? Daripada timeline bila Skrulls ini telah masuk bumi, telah menjadi manusia tu, kita tak tahu. Dan situasi tersebut membuatkan Nick Fury marah gila-gila. Dia ada cakap macam, oh, kita ni dekat manusia ni ada banyak dah konflik. Lepas tu kau tambah lagi manusia dekat sini. Kita ada perang, kita ada hal crime dan sebagainya. Kau tambah lagi. Which mean benda yang Nick Fury bagi tahu tu betul lah. Dengan puak spesies manusia saja pun susah nak dikendalikan. Ni nak campur pula dengan satu lagi rasis, iaitu Skrulls. Tapi situasi tersebut kita tak boleh nak pilih sama ada adakah Nick Fury yang betul ataupun Talos yang betul, sebab kedua-duanya bermain dengan janji. Okay, sebab itulah earlier scene pada mulanya mengatakan, Talos kata dekat Nick Fury, I trust this man.
dia percaya Nick Fury, tapi Nick Fury tak kotakan janji yang dia buat dengan Skrull. So disebabkan itu, Talos merasakan aku terpaksa untuk mengambil semua Skrull yang lain masuk ke bumi sebab kau tak kotakan janji aku. Dan apa yang Nick Fury boleh kata? Nick Fury tak boleh nak defend apa-apa sebab dia yang buat perjanjian tersebut. So Nick Fury marah tu, dia tak boleh nak marah gila-gila sebabkan ini adalah perjanjian dia dengan Skrull. Kalau dia tak menjanjikan perkara seperti ini, akan berlakulah peperangan di antara Skrull dan juga penduduk bumi. Tapi Talos ni sebenarnya dah kira baik lah. Dah kira baik, dia dah kotakan janji dia untuk membantu Nick Fury. Tapi dia ada breach. Dia ada pelanggaran sedikit, pelanggaran kontrak lah, breach of contract, di mana dia telah mengambil semua Skrull, bermilion Skrull, penduduk Skrull masuk ke dalam bumi. Dan situasi tersebut membuatkan kita sangat-sangat marah lah. The thing is, aku suka tentang Secret Invasion ni kan. Ni selingan sikit lah. The thing is, dalam Marvel Comic kita dapat tengok karakter-karakter tersebut, dia tak tahu yang siapakah Skrull dan siapakah manusia. Even diri dia sendiri. Ada dalam Marvel Comic di mana Iron Man merasakan diri dia adalah Skrull, ataupun dia merasakan diri dia bukanlah orang yang sebenar tapi adalah Skrull. Bermaksud dekat situ macam mana konsep Who Do You Trust memainkan peranan yang sangat-sangat besar di dalam Secret Invasion ni. Yang tu aku sangat-sangat respect kepada penceritaan untuk Secret Invasion walaupun baru saja episod yang kedua. Lepas tu kita dibawakan dengan scene di mana Maria Hill punya body tu sudah pun masuk dalam keranda untuk dibawa balik ke Amerika lah, untuk ditanam ke Amerika ke something like that. Tapi situasi tersebut lah di mana kita dapat tengok Nick Fury berjumpa dengan mak kepada Maria Hill ini, dan betapa maknya rasa sangat-sangat sedih, sangat-sangat kecewa dengan Nick Fury sebab tidak berjaya untuk menjaga anaknya iaitu Maria Hill. Dekat sini juga kita dapat tengok Nick Fury dan juga Maria Hill sangat-sangat akrab. Bukan sahaja rakan sekerja, boleh dikatakan seperti rakan baik, rakan yang dia sangat-sangat percaya. Dan mak kepada Maria Hill mengatakan, sesiapa yang buat benda ni Nick Fury, aku nak kau balas, macam balas dendam lah, something like that kan. Nick Fury pun macam angguk dan akui benda tu. Daripada scene tu kita dapat tengok lah di mana Maria Hill officially is dead. Walaupun aku tahu ramai di antara kita yang rasa sangat-sangat marah dengan situasi tersebut, tapi it is what it is lah, di mana Maria Hill memang sepatutnya mati untuk memberikan impact yang besar kepada jalan cerita Secret Invasion dan juga Skrulls ini. Tapi thank you kepada Amber Heard lah sebab telah mencerahkan mata aku, telah membuka mata aku. Dia akan ada kebarangkalian sama ada Maria Hill akan kekal mati ataupun akan dihidupkan kembali selepas ini. Disebabkan aku tak tengok Agent of S.H.I.E.L.D. Okay, dan dekat breakdown Amber Heard, dia ada mengatakan satu device ini yang bernama Tahiti. Tahiti ni dia device yang dapat menghidupkan balik Phil Coulson kembali hidup daripada kematian apabila dia dibunuh oleh Loki di dalam filem Avengers yang pertama. Okay, FYI, aku memang tak tahu langsung tentang teknologi ni yang dapat menghidupkan manusia kembali dalam Agent of S.H.I.E.L.D. tu, tapi sekarang aku dah tahu, and I hope you guys tahu jugalah about this thing. Tapi kalau nak tanya aku sama ada aku nak dia hidup balik ataupun tak, I wish dia akan kekal mati saja, okay, supaya kita akan rasa sedih dengan karakter tu. Asyik semua nak hidup nak mati, mati nak hidup balik, susah. Lepas tu kita pergi pula kepada scene di mana kita nampak tengoklah Gravik telah pergi ke satu secret basement ini, di mana dia berjumpa dengan manusia-manusia lain, dan itu bukanlah manusia-manusia yang biasa, itu adalah manusia Skrulls, okay? Dan manusia Skrulls yang memainkan watak manusia itu, dia memainkan peranan yang besar di dalam bumi itu, dalam dunia itulah. Antaranya adalah Pamela Lawton sebagai United Kingdom punya Prime Minister. Lepas tu kita ada Sergio Kaspani sebagai NATO Secretary. Lepas tu juga kita ada Chris Turn, yang mana sekarang ni dia menjadi pembaca berita untuk FXN News. Lepas tu kita ada juga Jack Hyun Bin, sekarang ni kita tak tahulah dia position sebagai apa, dan juga Shirley Saga, okay, iaitu Skrulls jugalah. So orang-orang dalam council tersebut dia bukanlah memanggil Gravik ataupun menjemput Gravik sebagai seorang yang super power. I respect you Gravik, you are my superhero. Tak. Gravik datang ke Council of Skrull itu adalah disebabkan dia sepatutnya dihukum oleh Council of Skrull ini.
Kenapa? Sebabkan tindakannya yang mencetuskan peperangan di antara Amerika dan juga Rusia. Tapi apa yang table turn ni, apa yang terjadi dekat situasi tersebut, 4 daripada 5 orang yang ada dekat situ bersetuju untuk melantik Gravik sebagai General Skrull untuk mengetuai Skrulls menakluki bumi selepas ini. Okey, apa sentimen dia yang paling kuat yang dia kemukakan dalam perbincangan tersebut adalah Nick Fury memungkiri janji. Dia memungkiri janji untuk memberi kita planet, kita ambil planet bumi dia. Siapa yang setuju angkat tangan. 4 daripada 5 orang Skrulls yang ada dekat table tu bersetuju, termasuklah dengan United Kingdom punya Prime Minister. Okey, ini adalah sangat sinonim di dalam Marvel Comic di mana Skrulls sudah pun memasuki empire politician. Okey, di mana dia telah berjaya untuk mengambil alih badan manusia yang menjadi seorang politician. Okey, bila kau ambil badan politician, bermaksud kat sini kau boleh membuat satu keputusan yang besar untuk mengubah kehidupan rakyat kau, iaitu bukan manusia tapi adalah Skrulls. Itu sangat bahayanya apa yang Skrulls boleh buat ataupun shapeshifter ini mampu buat kepada planet bumi itu sendiri. Tapi salah seorang daripada satu daripada 5 orang yang berada dalam Council of Skrulls itu, iaitu Shirley Saga tu, dia adalah member kepada Skrull Council lah, dan dia ni sebenarnya tidak sangat-sangat tak bersetuju dengan Gravik punya idea dan juga agenda untuk mengambil alih dunia. Dan surprisingly, kita akan dapat tahu karakter ini sebenarnya bekerja dengan Telos. Lepas tu kita pergi kepada scene di mana di dalam Skrull Council itu jugalah, di mana salah seorang daripada ahli Skrull Council itu bertanyakan soalan kepada Gravik. Dia bertanya, okey, kau nak serang bumi. Okey, tapi kau tahu tak kalau Avengers datang serang kita, macam mana kau nak buat apa? Tapi Gravik dengan tenangnya dia cakap, oh, kau ingat aku tak fikir pasal benda tu? Dia cakap macam tu. Okey, benda tu sangat-sangat gempak sebabkan sekarang ini Gravik dan juga dia punya Skrull scientist itu sedang developkan satu weapon yang dapat menandingi ataupun memberikan ancaman yang lagi besar kepada dunia dan juga Avengers, iaitu Super Skrulls. Okay? Dan Super Skrulls kalau dalam Marvel Comic, dia hanyalah dimiliki oleh seorang Skrull saja, bukannya ribuan Super Skrulls, tidak, seorang saja. Dan namanya lain, sorry aku tak ingat nama dia siapa, tapi dalam filem ini, dalam series ini kita dapat tahu berkemungkinan Gravik lah yang akan menjadi Super Skrulls itu, di mana kita dapat tengoklah dalam trailer di mana Gravik dapat memanjangkan tangannya seperti Mr. Fantastic. Macam mana dia boleh ada kuasa Mr. Fantastic? Fantastic Four tak wujud lagi. Ya, yeah, betul. Okey, dalam Marvel Comic memang Super Skrull ini dia dapat kuasa daripada Fantastic Four, iaitu Reed Richards, lepas tu Susan Storm, Johnny Storm dan juga Ben Grimm. Okay, dia dapatlah power kepada empat orang Fantastic Four ini. Dan tapi dalam Secret Invasion ini, kita dapat tengok saintis Skrulls itu tengah developkan Super Skrull mengambil alih beberapa DNA daripada spesies lain lah. Antaranya kita ada Groot, lepas tu kita ada Frost Beast, lepas tu kita ada Carl Obsidian dan juga Extremis. Yang mana 4 power ni kalau kita relate dengan Fantastic Four, lebih kurang sama. Dia tidaklah sama 100%, tapi lebih kurang sama. Okey, kalau Groot boleh meregangkan badan dia dengan sangat-sangat panjang, sama seperti Mr. Fantastic ataupun Reed Richards. Okey, lepas tu kita ada Frost Beast. Frost Beast ini adalah satu makhluk yang sangat-sangat kuat, dan juga dia punya capability, kita kena ingat capability yang Loki ada, iaitu menjadi halimunan. Lebih kurang sama seperti Susan Storm. Lepas tu pula kita ada Carl Obsidian yang muncul di dalam Avengers Infinity War, iaitu satu makhluk yang besar ni lah. Dia ada lawan dengan Tony Stark, dia ada lawan juga dengan Doctor Strange dan juga Spider-Man itu kan, di mana tangan dia terputus tu. So berkemungkinan Skrulls yang mengambil alih tangan iaitu untuk dijadikan DNA untuk Super Skrull lah. So bila dah dapat DNA tu, Super Skrull akan jadi lebih kuat. Okay, so yang keempat pula kita ada Extremis. Extremis ni adalah main villain di dalam filem Iron Man yang ketiga, di mana kita dapat tengok Extremis ini dapat mengeluarkan api daripada badan, daripada mulut dan sebagainya, lebih kurang sama seperti Johnny Storm. Okay, nah, so kita dah nampak dekat situ, kita tak ada Fantastic Four, tapi kita boleh cuba developkan Super Skrull mengikut keupayaan seperti
seakan-akan seperti Fantastic Four. Next stop, kita pergi kepada satu perbincangan di antara Colonel James Rhodes ataupun Rhodey bersama dengan Nick Fury, okay? Di mana dia berjumpa dekat satu macam pub yang tertutup macam itulah untuk membincangkan tentang Skrull inilah. Dan Nick Fury dia all out bagi tahu kepada Colonel James Rhodes apa yang terjadi sekarang ni. Kenapa aku terlibat dengan pengeboman dekat Moskow tu? Bukan saja-saja tapi aku nak menewaskan Skrull, okay? Dan surprisingly, thank you juga kepada Amber Heard sebab buat breakdown ni, di mana dia Colonel James Rhodes ataupun Rhodey memberitahu kepada Nick Fury, kau ingat aku tak tahu pasal Skrull? Aku dah tahu pasal Skrull ini 15 tahun yang lalu. Di mana dia memberitahu kepada kita ianya berlaku semasa Avengers Age of Ultron, okay, pada ending scene itu, di mana kita dapat tahu ada satu kapal yang terhempas di dalam lautan. Berkemungkinan itu adalah Skrulls. Okay, masa itulah Rhodey dapat tahu ada Skrulls yang telah memasuki bumi. Tapi apa yang mengejutkan lagi, dia bukannya nak tolong Nick Fury, bukannya nak memberi support, bukannya nak menolong dia secara diam-diam untuk menewaskan Skrulls, tetapi dia bertanyakan soalan kepada Nick Fury, kenapa kau tak panggil pasukan kau tu? Pasukan dia tu tak lain dan tak bukan Avengers. Tapi Nick Fury kata, aku tak boleh libatkan Avengers sebab kalau aku libatkan Avengers, lepas tu Skrulls ni pula yang jadi shape-shift jadi Avengers ni, apa yang jadi akan dengan dunia kita nanti? So aku kena handle ni seorang-seorang all the way. Nick Fury cakap macam tu. Okay, this is the thing. Kita balik kepada satu ayat yang aku cakap tadi. Berkemungkinan ada satu ataupun beberapa superhero yang kita kenal selama ni adalah Skrulls all the way. Dan my sangkaan adalah Colonel James Rhodes ataupun Rhodey. Bukannya nak cakap sebab dia tak support kepada Nick Fury ke apa, tidak. Okay, dia ada dua argument dekat sini. Ada dua. Sama ada Colonel James Rhodes adalah Skrulls ataupun dia hanyalah manusia yang biasa, okay? Satu, kita pergi kepada dia adalah Skrulls, okay? Kenapa dia petik Avengers dekat situ? Katakan dia cakap dengan Nick Fury, kenapa kau tak panggil Avengers? Oh kan, Nick Fury. Oh aku panggil Avengers. Dia bagi masuk Avengers. Once Skrulls ni bertempur dengan Avengers, tahu-tahu nanti dia dapat DNA Captain America, tahu-tahu dia dapat DNA Spider-Man, dia dapat DNA karakter-karakter lain. Apa akan jadi? Skrulls akan jadi lebih powerful. Sebab tu Nick Fury prefer untuk settlekan semua benda ni seorang. Tapi plan yang katakan kalau Colonel James Rhodes itu adalah Skrulls, plan ini tak menjadilah, senang cerita. Dan kalau dia Skrulls lagi, dia punya planning adalah dia akan dedahkan Prime Minister of United States itu di tempat yang terbuka. Okay, ni my sangkaan sajalah. Di mana berkemungkinan Skrulls bukan saja cuba untuk mengambil alih dunia, bukan saja cuba untuk mengambil alih orang-orang yang ada keupayaan luar biasa, dan juga dia nak mengambil alih kuasa yang paling utama, iaitu menjadi sebagai President of United States. Cuba bayangkan kalau Skrulls ni dapat menjadi Presiden United States, apa yang dia mampu buat, kuasa apa yang dia dapat kecapi, memang out of your brain lah dia. Itu apa yang aku sangkakan lah. Dan kalau Skrulls itu betul dalam upcoming episode dia jadi presiden ke, dia dapat tewaskan presiden, dapat badan presiden US lah kan. Aku tak tahu lah nak cakap macam ni, memang sangat-sangat susah dalam waktu tu lah. Dan mungkin itu akan terjadinya satu transition lah kepada Armor Wars nanti. Okay, yang tu kita akan tengok nantilah. Okay, satu lagi, kalau teori dia bukan Skrulls, dia hanyalah manusia biasa, dia sangat kecewa lah dengan Nick Fury. Dan biasalah dalam manusia ni kita akan ada distrust, kita akan rasa ketidakpercayaan terhadap orang. So dia upset dengan Nick Fury dan memecat Nick Fury. Masa itulah baru Nick Fury kata, I'm Nick Fury. Even when I'm out, I'm in. Dia tetap akan go settlekan benda ni walau macam mana pun. Lepas tu kita pergi kepada scene di mana Sonya Falsworth, interrogation scene lah, di mana dia nak mendapatkan info di manakah base Skrulls yang jahat ni ataupun resistance Skrulls ini duduki sekarang ini. So dia interrogate lah dengan Mamat Amerika tu yang mana adalah Skrulls. Dan scene tersebut aku sangat-sangat terkejut bila dia dapat potong jari tu. Kita nampak jari tu terpotong tau. Aku macam what the heck.
apa yang aku tengok ni kan. Aku siap nampak tulang jari tu. Aku macam, oh gila siap. Marvel betul sampai ke tahap ni nak buat Secret Invasion. Best. Okay, tapi tak apa. Kita pergi kepada interrogation scene tu. Bermaksud dekat situ, Sonya Farnsworth, dia akan cuba sedaya upaya untuk melanggar segala hukum pantang larang manusia ataupun kehidupan dan kematian untuk dapatkan apa yang dia nak. Sama seperti Gravik, okay? Dua orang ni, Sonya Farnsworth dan juga Gravik ni, dia ada persamaan yang sama tau. Kalau dia nak benda tu, dia memang nak benda tu. Kalau kau kena mati untuk aku dapatkan benda yang aku nak, kau mati je lah. Sama dengan benda di scene ni, di mana dia potong jari orang tu, Skrull tu, dan juga meletakkan suntikan di mana dalam badan Skrull itu akan mendidih, akan bergelegak macam, dan mungkin akan meletup lah at some point kan. Dan juga kalau kita nak samakan situasi tersebut di mana Gravik akhirnya membunuh orang yang Sonya interrogate tu, Sonya mendapatkan informasi tu sebab dia tak percaya dekat orangnya sendiri. Itulah Gravik lah. Gravik dia bukan saja tak Gravik sebenarnya dia tak percaya sesiapa, dia percaya diri dia sendiri saja. Itu yang membuatkan Gravik ni salah satu main villain yang berbahaya lah sebenarnya. Last stop, kita pergi kepada scene yang juga mengejutkan kita, di mana Nick Fury pergi ke satu tempat ataupun satu rumah yang mana kita nampak ada Skrull duduk dalam rumah tu. Tiba-tiba Skrull itu berubah jadi seorang wanita dan terus mencium Nick Fury. Okay? Adakah itu adalah Priscilla Fury ataupun tak? That remains satu persoalan lah kepada aku sendiri. Aku tak tahu sama ada Nick Fury tahu tentang isteri dia tu, yang mana dia telah mention dalam Captain America The Winter Soldier tu kan. Sama ada isteri dia tu memang dia dah tahu adalah Skrull ataupun dia tak tahu pun selama ini. Tapi my assume berkemungkinan dia tahulah selama ini, dan mungkin dia adalah karakter daripada yang bernama Vara dalam earlier scene yang kita tengok dalam Secret Invasion episode yang kedua ni. Dia bersama dengan Gravik tu. So mungkin dia ada satu kisah penceritaan cinta yang kita tak tahu. So dia berhubung lah, dia bercinta dengan Skrull. So sebenarnya ada argument lagi berat lah, tapi aku nak tunggu untuk episod yang ketiga yang mana akan keluar esok hari. So itu saja untuk correct plot Secret Invasion episod yang kedua, iaitu Promises. Apa pendapat korang dengan breakdown ni? Adakah korang suka? Kalau korang suka, leave the like button. Kalau korang suka juga Secret Invasion episod yang kedua, tolong komen dekat bawah, sebab aku dapat tahu ramai orang tak tengok Secret Invasion episod yang kedua ni, okay? Dan I need to know, aku nak tahu adakah my subscribers tonton Secret Invasion ni ataupun tak. Okay, leave your comment down below. Aku nak tahu pendapat korang about that thing, okay? So with that being said, thank you very much for your support. Terima kasih kerana telah menonton video ni sampai ke tahap ini. I see you guys for the next correct plot untuk Secret Invasion episode yang ketiga, okay? Assalamualaikum dan bye-bye semua.